Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita sambung unit 7 tenaga. Tapi kita tengok muka surat 126. Kita belajar tentang bentuk tenaga. Sebelum ni kita dah belajar tentang tenaga dan sumber dia kan. Contoh tenaga matahari, tenaga biojisim, ombak. Semua tenaga ni kita kebanyakannya digunakan untuk menjana elektrik. Elektrik ni penting kan dalam kita punya seharian. Tenaga kita boleh kelaskan kepada beberapa bentuk. Cuba tengok dalam diagram ni. Ada kinetik, haba, elektrik, bunyi, keupayaan, kimia, cahaya, nuklear, suria. Lepas ni kita belajar satu-satu apa maksud kinetik, haba, elektrik. Kita akan belajar satu-satu maksud dia. Tenaga kinetik merupakan tenaga yang berkaitan dengan pergerakan. Semua objek yang bergerak mempunyai tenaga kinetik. Contohnya kipas, siling yang berpusing. Kalau macam kereta yang bergerak pun ada tenaga kinetik. Tenaga yang kedua adalah tenaga haba. Tenaga haba menyebabkan objek jadi panas. Selalunya digunakan memasak air dan memasak makanan, mendidihkan air, mengeringkan baju dan memanaskan badan. Matahari adalah sumber tenaga yang utama. Ini kita dah belajar kan sebelum ni. Bentuk tenaga yang seterusnya, tenaga elektrik. Tenaga elektrik ni disebabkan oleh pengaliran cas-cas elektrik yang mengalir dalam litar yang lengkap. Ini litar lengkap. Litar lengkap sekurang-kurangnya mempunyai suis, mentol dan bateri ataupun sel kering. Sambung. Peralatan elektrik seperti komputer dan peti sejuk mempunyai tenaga elektrik memerlukan tenaga elektrik untuk berfungsi. Contoh sumber tenaga elektrik ialah kilat. Bentuk tenaga yang seterusnya adalah tenaga bunyi. Dia terhasil apabila objek bergetar dan menyebabkan udara di sekitar objek tersebut bergerak sebagai bunyi. Ini kita dah belajarkan sebelum ni, tajuk bunyi. Semua peralatan, kenderaan, manusia, haiwan dapat menghasilkan bunyi. Apa-apa yang berkaitan dengan bunyi itu adalah tenaga bunyi. Senang cakap macam tu. Kita tengok tenaga keupayaan. Tenaga keupayaan ialah tenaga yang tersimpan dalam suatu objek yang disebabkan kedudukan atau keadaan objek itu. Objek yang berada pada suatu ketinggian, diregangkan atau dimampatkan mempunyai tenaga keupayaan. Contohnya, buah kelapa yang ada atas pokok macam ni. Ini kita boleh kira berapa tenaga keupayaan dia. Tapi yang ini kalau saya dulu belajar waktu fizik tingkatan 4. Contoh lain, tali busur yang ditarik. Tahu kan yang tali busur tu kan, yang memanah tu. Tenaga kimia. Tenaga kimia adalah tenaga yang tersimpan dalam makanan, bateri, bahan api dan biojisim. Makanan ialah sumber tenaga kimia yang paling penting kepada manusia dan haiwan. Kalau tak ada tenaga kimia yang ni, badan kita tak boleh nak proses dan tak boleh nak bergerak sebab kita tak ada tenaga. Betul tak? Seterusnya tenaga cahaya. Tenaga cahaya dihasilkan oleh objek yang mengeluarkan cahaya. Matahari adalah sumber cahaya yang utama.
Itu contohnya lah, matahari tu lampu suluh, mental. Itu adalah contoh-contoh bentuk tenaga daripada tenaga cahaya. Seterusnya, tenaga nuklear. Tenaga nuklear ialah tenaga yang tersimpan dalam bahan nuklear. Contoh bahan nuklear ialah uranium. Okey. Tenaga yang terakhir, tenaga suria. Tenaga suria, tenaga matahari lah ni. Ada dua. Dia adalah haba dan cahaya. Okey. Dari dulu memang tenaga suria ni kita gunakan untuk memanas, memasak dan mengeringkan makanan dan pakaian. Selain itu kita gunakan untuk menghasilkan garam daripada air laut. Okey, itu yang dulu-dulu lah. Kalau sekarang dah moden sikit, kita kumpulkan tenaga suria ni dan menghasilkan, lepas tu kita tukarkan kepada tenaga elektrik. Kita guna apa? Kita guna panel suria. Jadi, bila kita boleh kumpul tenaga suria tu, kita boleh gunakanlah pada waktu malam, betul tak? Kalau kita bergantung sepenuhnya pada matahari, waktu malam kan tak ada matahari. Jadi, tenaga elektrik tak boleh digunakan waktu malam. Okey, kita tengok muka surat seterusnya, 128. Kita belajar pasal perubahan bentuk tenaga. Tenaga boleh berubah bentuk. Tenaga berubah bentuk apabila digunakan untuk melakukan kerja. Proses tenaga berubah daripada satu bentuk kepada satu bentuk yang lain dinamakan perubahan bentuk tenaga. Untuk topik ini kita belajar macam mana tenaga boleh berubah bentuk. Dari contoh macam daripada makanan yang kita makan tu tenaga kimia. Kemudian kita tukar tenaga kimia tu kepada tenaga kinetik. Tenaga kinetik ni apabila kita gunakan apabila tenaga kimia tu digunakan dalam pergerakan kita. Pergerakan kita nak berjalan, nak berlari, nak bercakap, semua adalah tenaga kinetik. Okey, kita tengok contoh penggunaan alatan dan perubahan tenaga. Okey, kita tengok penggunaan alatan. Kita menghidupkan kipas meja. Okey, apa dia perubahan bentuk tenaga dia? Kipas meja memerlukan tenaga elektrik, kan? Okey, mula-mula dari tenaga elektrik, dia berubah kepada tenaga kinetik dan tenaga bunyi. Okey, kenapa dia tukar pada tenaga kinetik? Sebab ada pergerakan. Tenaga bunyi sebab putaran daripada kipas. Kan kita ada dengar bunyi kan daripada kipas tu. Okey, contoh seterusnya. Menghidupkan setrika elektrik. Kalau semua barang elektrik, kita perlukan tenaga elektrik. Kemudian tenaga elektrik itu bertukar kepada tenaga haba sebab setrika kan mengeluarkan haba. Dia berubah kepada tenaga haba pada permukaan logam dasar. Ni bahagian bawah, bahagian yang kita setrika tu lah. Okey, seterusnya menghidupkan radio. Radio memerlukan tenaga elektrik juga kan? Dia tukar tenaga elektrik kepada tenaga bunyi. Radio kan kita dengar tu adalah bunyi. Okey, kita tengok kesimpulan. Kesimpulan kita punya pembelajaran. Perubahan bentuk tenaga berlaku di mana-mana dan secara berterusan. Hal ini berlaku kerana tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan, tetapi boleh berubah bentuk. Itu saja untuk pembelajaran hari ini. Ustazah harap anak-anak semua boleh faham apa yang kita belajar hari ini. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar semua.